وعلى به أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita sekali lagi diberi kesempatan, peluang, kesihatan dan paling penting tuan-puan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali menyambung pengajian kitab kita. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung masih lagi perbincangan rukun yang keempat daripada 13 rukun sembahyang, iaitu syarat sah membaca surah ataupun lafaz yang bernama Fatihah. Dalam kitab kita ini dia ringkas sahaja, dia sebut dua syarat sah membaca lafaz yang bernama surah Fatihah. Kita akan sambung kedua daripada dua syarat sah membaca Fatihah. Syarat yang pertama yang telah kita bincang sebelum daripada ini, iaitu mesti dibaca surah Fatihah itu yang ada 7 ayat itu, dibaca dengan menjaga segala huruf. Maksud menjaga segala huruf ni, menjaga makharijul huruf, jaga dia punya kedudukan huruf yang keluar daripada vokal kita itu mesti menepati dengan standard makhraj masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, sambung malam ni. Yang kedua ni mudah saja. Dia yang mencabarnya syarat pertama. Itu memang kena belajarlah. Syarat pertama kena cari guru, perdengarkan bacaan kita supaya guru korek ataupun betulkan yang mana bacaan kita tu yang perlu repair, makhraj dia itu perlu di repair. Jadi sekurang-kurang tuan-puan, kita yang wajib dia wajib, sekurang-kurangnya 5 sahaja yang wajib, tak lebih daripada 5. Yang lain itu fardu kifayah. Macam surah Baqarah, surah Juz'am, mula daripada surah An-Nas, Ahad, Al-Falaq, An-Nas, semuanya itu dia tak wajib fardu ain tapi fardu kifayah. Yang wajib ada 5 sahaja. Yang pertamanya ialah surah Fatihah, yang keduanya ialah lafaz takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu wajib. Dan yang ketiganya ialah tahiyat akhir. Ini wajib perbetulkan. Yang keempatnya ialah selawat selepas tahiyat akhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan last sekali yang kelima, salam. Jadi kelima ini bukan sunat, bukan fardu kifayah, tetapi fardu ain ke atas setiap orang. Kenapa jadi ain? Kenapa jadi wajib ke atas setiap individu? Kerana setiap individu wajib mendirikan sembahyang. Sembahyang tu dia kena ada 5. Adapun dia tak baca surah Ikhlas, tak pandai pun baca surah Ikhlas, tak pandai pun baca surah Al-Falaq, tak pandai pun baca surah Al-Baqarah, panjang tu, tak pandai, maka tak haram ke atas dia. Cuma jangan bacalah. Janganlah dah tak pandai tu dia hantam juga. Qul huwallahu ahad, kadang-kadang kita tak berapa confirm pun kita bedal juga. Fatihah tu cantik dah, memang dia, orang panggil pun dia memang dia repair lah. Dia berguru, orang panggil apa, guru dengar. Tapi hak lain tak sempat. Tak sempat tu dia main hantam lah, main orang panggil apa, agak-agak. Ni aku rasa main bedal macam ni. Dia pun bacalah. Tu jadi tabat tiada habis tu. Idza ja tabat tiada. Benda baris tak betul, makhraj tak betul. Kedua-dua haram. Makhraj tak betul pun haram, baris tak betul pun haram. Dia kena betulkan makhraj, jaga baris, jaga syadah, dan jaga hukum basic. Dia panggil hukum tajwid, itu yang basic, itu kena jaga. Jadi kalau fiqh tuan-puan ni, kita tengok dari sudut perspektif fiqh. Sebab fiqh ni penentuan ataupun penilaian sembahyang kita sah ataupun tidak. Kalau tajwid, penilaian untuk memastikan kita baca Quran ini tak haram, kita baca betul tak haram. Itu penilaian tajwid untuk dapat pahala. Ada yang pahala dapat tapi haram.
Sebab ada yang tak betul. Kalau fiqh pula tuan, kita solat, dia kena nilai dengan ilmu fiqh supaya apa? Supaya bacaan kita itu sah, diterima sembahyang kita. Maka penilaian fiqh tuan, ni yang asas sekali. Asas sekali ialah betulkan makhraj huruf walaupun tak tepat. Yang kedua, dia kena jaga kedudukan syaddah. Sebab dalam fiqh tuan-puan, kalau satu syaddah tidak ada, tak sah sembahyang dia. Satu je syaddah tidak ada, tuan-tuan. Contoh malam ni kita bincang, iyyaka tu satu syaddah, iya. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu syaddah sahaja hilang, maka fiqh tidak sah. Itu dua perkara basic. Ada dua lagi tuan-puan, lebih ringan. Dua lagi apa? Baris. Kalau silap baris, ada situasi yang haram tapi sah. Haram silap baris tapi sah. Kena tengok jugalah. Ada yang haram dan tak sah juga. Cuma kebanyakannya kalau silap baris ni, dia haram tapi sah bacaan dia. Yang ketiga, last yang keempat. Dia dua yang ringan, dua yang basic. Last sekali tuan-puan, hukum asas dalam tajwid. Hukum asas dalam tajwid, sekiranya dia tak betul, bukan tak tepat, tak betul menurut tajwid, haram bacaan dia. Idgham dia izharkan, ikhfa dia izharkan, tak dengung pun. Itu menurut bacaan, tata cara bacaan Al-Quran yang kita panggil tajwid. Tajwid itu dia panggil grammar lah. Tata cara bacaan Al-Quran, maka haram hukum dia. Dalam fiqh dia lebih ringan. Dalam fiqh haram bacaan itu, tetapi sah. Kenapa? Makhraj ada. Makhraj dia tak bertukar. Dia cuma tak ada izhar, ataupun tak dengung yang tidak ada, ataupun ikhfa dengung lah, tidak ada. Dia punya makhraj, kedudukan okey, tak bertukar dengan huruf lain, maka bacaan dia sah, sembahyang dia sah, tapi haram. Itu lebih ringan. Jadi dua yang basic yang menentukan sah ataupun tidak, dua yang tambahan menentukan haram ataupun tidak. Jadi jaga keempat-empat lah tuan-puan. Nak cantik kita jaga keempat-empat. Jaga makhraj, jaga syaddah, jaga baris, dan jaga hukum tajwid. Ada pun yang lebih ke orang panggil pertambahan, yang hari ni duk fokus itu ialah nak tahu makna, tadabbur makna. Ada setengah kuliah tuan-puan, tempat-tempat masjid-masjid lain ada kuliah tafsir surah Fatihah. Cantik, ya cantik. Tadabbur surah Fatihah supaya dia nak tahu makna satu demi satu. Terjemahan dia tahu, makna dia tahu, supaya nak menhayati. Itu peringkat tambahan. Jangan lupa asas ini. Kadang-kadang tadabburnya hebat, maknanya tahu, fi bacaan tajwidnya, makhrajnya fi, maka tak sah walaupun dia tahu makna. Walaupun nak, dia punya tujuan dia supaya sembahyang dia khusyuk, supaya sembahyang dia tu khusyuk, tapi dia tak tahu bahawa basic itu dia terlepas pandang. Itu dia kena structure cantik. Okey, kita tengok nombor 2 tuan-tuan. Nombor 1 dah settle lah. Itu yang penting lah nombor 1 tu. Nombor 2 ni dia lebih simple malam ni. Tapi simple pun memang tak sah lah. Kedua-dua ni dia panggil syarat sah membaca Fatihah. Bukan sah dan haram, tidak. Bukan sah tapi haram, tidak. Yang kita duk baca ni tuan-tuan, dua syarat ini, syarat sah membaca Fatihah. Kalau tak follow syarat ni, menyebabkan tidak sah bacaan Fatihah kita. Pertama dah settle lah, iaitu jaga makhraj huruf. Yang kedua, jangan diselang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Last sekali, perenggan di bawah sekali, muka surat 54 itu. Jangan diselangi ataupun diselan antara ayat. Diselan ni di cross lah, dimasukkan. Tak boleh masukkan antara ayat atau kalimah-kalimahnya Fatihah. Di Islam itu dimasukkan, itu masuk dengan apa?
Dimasukkan apa? Dimasukkan dengan bacaan yang lain. Al-Fatihah ni tuan-puan, dia syarat yang kedua, dia kena berturut-turut. Dia kena bacaan kita berturut-turut antara ayat dengan ayat, ataupun antara kalimah dengan kalimah, ayat dengan ayat. Kalimah dengan kalimah. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kalimah demi kalimah. Jangan Ar-Rahman dia cross dengan perkataan lain, dia masukkan perkataan lain. Ataupun ayat pertama dengan ayat yang kedua, dia masukkan dengan perkataan lain. Tak boleh. Kalau masukkan juga menyebabkan bacaan itu dia panggil apa? Dia panggil tak sah bacaan. Bukan batal lagi, tak sah bacaan. Kena ulang balik. Kena ulang bismillah balik. Tak boleh kita sambung. Contoh dia tuan, dia wajib berturut-turut, jangan stop. Tiba-tiba dia stop. Dia nak sambung di mana? Stop ini bukan waqaf. Waqaf memang dibenarkan, lebih daripada waqaf. Stop dengan apa? Saya terangkan dulu tuan-tuan. Dia tak boleh dimasukkan dengan perkataan yang lain, perkataan yang tidak disunatkan. Ataupun yang kedua, dia tak masuk perkataan lain, tapi dia berhenti lama. Kadar mana lama ini? Kadar lebih daripada masa yang diperuntukkan sahaja. Masa yang diperuntukkan ialah waqaf. Jangan lebih daripada waqaf. Sekali waqaf saja, jangan dua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu nak cerita tunjuk yang sebenarlah waqaf. Sebab waqaf ni tuan berhenti sekadar sempat untuk sekali bernafas, tarik nafas. Sekali tarik nafas, itu saja masa dibenarkan berhenti, jangan lama. Tiba-tiba tuan dia berhenti lama tanpa uzur. Kalau berhenti lama ada hajat diuzurkan, boleh. Contoh berhenti lama kenapa? Contoh yang pertama, berhenti lama kerana dia lupa ayat. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin hilang. Tak datang Maliki Yaumiddin. Maka dia kena cari dulu. Berhentilah. Fikir mana Maliki. Apa ayat ni? Ar-Rahmanur Rahim. Gustan balik. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki tak datang. Jangan buat main. Kita sekarang ni duduk rasa hebat lah, sebab lancar. Allah Ta'ala nak uji, dia boleh uji. Kejap saja, lupa, tak tahu ayat apa. Maliki Yaumiddin tak datang. Ataupun iyyaka na'budu. Yang saya pernah cerita kat tuan-puan tu, ada tu imam seorang di salah satu sebuah surau tempat saya mengajar. Muda lagi, dalam awal 70-an. Imam tu, imam tua. Dia ada 3 orang imam. Imam tua awal 70-an, imam muda tu mudalah 30-an. Yang ketiga tu imam rawatib lah. Imam tetap 2 orang. Imam tua ni tuan, diuji. Okey, dia pun sebelum dia vaksin ketiga tu, okey, kesian dia. Kena injek kali ketiga lah tu, nak injek sangat, cukup lah 2 kali, ini nak 3. Baguslah dia tuan-tuan, dia nak tambah 3. Lepas 3 tu tuan-tuan, musibah dia jadi lost. Lupa ayat Fatihah pun lupa. Dia separuh Maliki lupa. Tu kena makmum belakang beritahu. Sampailah habis. Surah sama, separuh dia baca, lupa. Sampailah pengurusi sembahangan saya, sampailah kita orang buat keputusan rehatkan dia. Siang juga stres tuan-tuan. Dia jadi imam, lupa ni stres juga. Kalau lupa biasa tak apa. Ini semua lupa ni. Bukan Fatihah semua. Maksud setiap kali dia baca, lupa. Kalau jarang-jarang sekali, itu biasalah lupa jarang-jarang sekali. Ini setiap kali dia jadi imam, mesti akan lupa. Tu nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita, kita jangan rasa mana boleh lupa Fatihah, tak ada orang lupa. Ada. Kalau lupa, berhenti lama, sah. Maksudnya boleh, tak memutuskan mualaf, tak perlu ulang balik bismillah. Kita contoh di tengah-tengah dah tuan-tuan, kita lama berhenti. Maliki Yaumiddin, lupa iyyaka na'budu. Kalau berhenti lama kadar yang dibenarkan kerana hajat contoh yang pertama kerana lupa, boleh.
Ataupun contoh yang kedua, dibenarkan berhenti lama, contoh dia kerana hajat juga, kerana keuzuran juga, iaitu kerana terpaksa dia kena berhenti lama untuk hilang penat. Contohlah bagi orang penyakit sempuk ni tuan-puan kan. Sempuk ni dia wakaf tak boleh sama dengan kita. Kita tarik sekali okey dah. Dia kena berhenti lama. Tak boleh lagi dia kata. Tak boleh lagi. Sempuk. Walaupun muda boleh. Dia berhenti kadar sekali nafas. Itu orang biasa, tapi dia bagi dia yang uzur boleh berhenti lama. Kenapa? Karena ada hajat ataupun ada keperluan ataupun keuzuran. Tapi kalaulah tidak berhenti lama yang tidak ada hajat, walaupun dia tak masukkan perkataan lain, memutuskan mualaf. Memutuskan mualaf. Contoh macam mana tuan-puan berhenti lama yang tidak maksudnya bukan kerana hajat. Contoh dia terleka. Ar-Rahmanur Rahim. Terwakaf. Dia nak wakaf, tapi wakaf dia tu terlama kerana terleka dengan tu imam baca. Terpesona dengan tu imam baca, macam-macam lagu ditukar. Sebab tu imam ni dia tak boleh nak, lagu dia sederhana saja. Makruh kalau dia berlebihan tarannum. Dia kena guna tarannum biasa saja. Jangan buat tarannum tartil. Tartil tu maknanya tarannum yang dibaca, yang digunakan formula musabaqah Quran tu. Itu dipanggil tartil. Sa'id hijah, Sa'id bayati, Sa'id nahwan. Boleh baca bayati nahwan tu, kita imam tu banyak dia baca tukar-tukar juga, tapi dia tak baca secara tartil, dia baca secara biasa. Itu boleh, tapi jangan lebihkan. Lebihkan ni bukan haram, makruh. Mazhab kita Al-Imam Syafi'i melebihkan tarannum itu makruh. Kenapa? Kerana dia boleh menyebabkan, boleh mengganggu khusyuk makmum. Makmum jadi terleka, terpesona dengan lagu. Terpesona lagu, bukan terpesona dengan ayat Quran tu. Sahabat ni menangis dengar tu Nabi baca zub pasal ayat Quran itu. Lagu pun memang sedap lah. Itu dia panggil bersederhana lagu itu. Di luar daripada sembahyang okey, boleh. Kita apa panggil apa? Lagu yang biasa. Maka dia terleka tuan-puan lebih daripada kadar bernafas ataupun kadar wakaf, maka memutuskan mualaf. Kena ulang balik. Nak ulang di mana? Bismillah balik. Jangan ulang sambung kat situ. Tu kena tahu tu. Kalau dia tak tahu tuan-puan, dia mula balik Ar-Rahman. Contohlah dia berhenti Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Wakaf tu terleka, terlama sekejap. Maka dia jangan sambung. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dia sambung, tidak sah baca Fatihah dia. Kenapa? Dah putus mualaf. Makna mualaf ni putus bacaan yang mesti, bukan sunat, mesti dibaca berturut-turut, tak boleh berhenti lama. Tu bukan sunat tuan-puan. Dalam bacaan surah Fatihah sahaja wajib dibaca berturut-turut. Adapun surah lain tak wajib. Boleh berhenti lama mana pun tuan-puan. Surah kita baca surah sunat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Waqaf lama. Waqaf ni sepatutnya sekejap saja. Sebelum sambung tu waqaf lama. Adakah kerana lupa? Bukan. Adakah kerana penat? Bukan. Lepas tu sengaja. Adakah perlu sambung izajah? Tak perlu sambung izajah. Sambung sahaja. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja. Tak perlu sambung balik. Kenapa? Kerana dia tak wajib berturut-turut bacaan surah yang sunat. Dia ketatnya tuan-puan, yang kita nak tahu peraturan ketat ialah bacaan Fatihah. Okey, settle. Kita ulang sekali lagi tuan-puan, sebab ada pengecualian. Yang kata berturut-turut ni apa tuan-puan? Tak boleh masukkan perkataan yang lain. Bahasa mudahnya, tak boleh masukkan perkataan yang tidak disunatkan. Bukan semua perkataan. Ada perkataan yang boleh masuk, boleh cross.
antara ayat dengan ayat, antara kalimah dengan kalimah, tapi kita kena tahu. Secara umumnya tak boleh masuk perkataan yang tidak disunatkan dan tak boleh berhenti lama, iaitu kadar nafas ataupun kadar waqaf. Pengecualian dia ada sebut, kita tengok baca dulu tuan. Dia ada pengecualian, iaitu melainkan boleh masukkan perkataan yang disunatkan. Ada 3 perkataan yang sunat yang boleh dimasukkan, yang tidak memutuskan mualaf. Walaupun kita sedang membaca Fatihah, boleh kita cross dengan ayat lain. Itu kita kena tahu. Baik, tengok dulu. Seperti dia dah beritahu, jangan diselan antara ayat-ayat atau kalimah-kalimah dengan bacaan yang lain. Tak boleh dimasukkan dengan bacaan lain. Bacaan yang mana? Bacaan yang boleh memutuskan mualaf. Mana contoh bacaan memutuskan mualaf? Dia nak bagi contoh. Bacaan yang boleh memutuskan mualaf, iaitu kena ulang balik Fatihah dia. Seperti mengucapkan lafaz Alhamdulillah ketika lepas bersin. Bersin dalam solat ke ni? Kalau bersin luar solat, bersin dalam Fatihah lah. Bukan bersin dalam solat, bersin dalam Fatihah. Kalau bersin di luar solat, tuan-puan, memang kita tahu sunnah kita mengucap lafaz Alhamdulillah. Bersin sunat kita kata Alhamdulillah. Bersin ni tuan-puan, dia ada 2 benda yang kita sunat buat. Apabila bersin saja kita sebut Alhamdulillah, dan sunat kita menutup tangan kita menggunakan belakang tangan. Sunat kita tutup mulut ketika bersin dengan etika dia dengan belakang tangan. Bukan depan dah. Habis. Kalau di luar sembahyang, sunat kita sebut Alhamdulillah. Kalau dalam sembahyang tuan-puan, dalam sembahyang, sebelum dalam Fatihah dulu. Kalau dalam Fatihah, yakni sedang membaca Fatihah, tak disunatkan membaca Alhamdulillah. Kalau baca juga, putus, kesam dia putus mualat Fatihah. Mana mualat ni? Putus bacaan yang diwajibkan berturut-turut, sebab kita memasukkan perkataan yang tak sunat. Contoh, Maliki Yaumiddin, kita pun bersin, patut Alhamdulillah, tu sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak sah Fatihah dia. Adakah tak sah solat? Bukan, tak sah Fatihah. Kena repeat balik, ulang balik bismillah. Tapi ingat, berjaga-jaga tuan-puan, kalau tak tahu status ni tuan-puan, menyebabkan batal sembahyang dia. Bila? Apabila dia turun rokok. Kenapa jadi batal turun rokok? Kerana dia meninggalkan Fatihah. Rukun yang wajib dia sempurnakan, dia tak sempurna. Bukan maknanya dia tinggal dia putus mualah, bukan terus batal, tidak. Dia beza batal Fatihah dengan batal solat, beza. Batal Fatihah kena repeat balik Fatihah. Ini dipanggil batal Fatihah, tak sah Fatihah. Kenapa tidak sah? Kerana kita melanggar etika membaca Fatihah. Peraturan baca Fatihah tak dibenarkan ketika membaca itu memasukkan perkataan yang tidak disunatkan. Tiba-tiba kita cross dengan perkataan sunat, maka dia panggil batal Fatihah. Kena ulang balik, ulang Fatihah. Kalau dia tak tahu tuan-puan, dia main bedal, main terus, tiba-tiba dia rokok. Rokok tu baru batal. Kenapa batal ketika rokok? Kerana meninggalkan satu rukun yang belum sempurna, iaitu Fatihah. Tu. Baik, contoh pertama, seperti mengucap Alhamdulillah ketika lepas bersin. Okey. Jadi Fatihah ni tuan-puan, dalam Fatihah tidak dibenarkan tak sunat mengucap lafaz Alhamdulillah ketika bersih. Yang sunatnya 2 tempat, di luar sembahyang dan dalam sembahyang. Bukan dalam Fatihah, beza. Dalam sembahyang tuan-puan sunat juga mengucapkan lafaz Alhamdulillah ketika bersih. Cuma jangan ucap dalam Fatihah saja. Contoh tuan-puan, contoh habis dah Fatihah, waladdallin, habis Fatihah, settle. Sebelum dibaca surah, bersin dia.
Sebelum dia baca surah mana-mana, bersin. Sunat dah dia sebut dalam sembahyang, bukan dalam Fatihah. Jawab dia, sunat juga mengucapkan lafaz alhamdulillah walaupun dalam sembahyang, tak membatalkan sembahyang. Jadi di luar sembahyang sunat, dalam sembahyang sunat, dalam Fatihah tak sunat ketika membaca Fatihah. Cuma berjaga-jaga tuan-puan, ada orang yang terlebih. Ni dia reka-reka lah, ejah-ejah. Jadi hukum tidak boleh diejah. Dia kata sunat kita di luar sembahyang sunat, dalam sembahyang pun sunat. Maka dia pun bacalah, bersin, alhamdulillah. Kawan sebelah jawab, yarhamukallah. Mampu jawab kawan sebelah. Batal. Kenapa batal? Alhamdulillah tak batal, memang sunat dapat pahala. Tapi yarhamukallah, kawan yang mendengar itu tak sunat dia menyebut yarhamukallah, kerana dalam sembahyang, dia dalam sembahyang. Kalau dia sebut, boleh membatalkan sembahyang. Kenapa batal tuan? Kata kunci dia batal ini dalam sembahyang tuan, dia antara benda yang ditegah. Nanti akan datang kita akan belajar perkara batal. Salah satu daripada perkara batal sembahyang tuan, doa dalam sembahyang tak batal, tetapi jangan menggunakan lafaz khitab ka. Dia ka tak boleh. Ka tu kamu. Doa umum boleh dalam sembahyang. 3 bahasa yang boleh digunakan dalam sembahyang kita dah belajar tuan. Pertamanya bahasa Quran, yang keduanya bahasa doa, yang ketiganya zikir. 3 ni saja, lain tak boleh. Bahasa Arab tak boleh dalam sembahyang. Quran boleh, bahasa Arab tak boleh. Jangan bercakap Arab dalam sembahyang. Ni yang Badui tak tahu. Badui tak tahu, Badui dia bercakap Arab dalam sembahyang. Ni tak cerita lah, habis masa akan cerita lain kali. Badui tuan, dia tak tahu, dia baru-baru masuk Islam. Dalam sembahyang dia bercakap Arab. Sebab apa? Sebab dia dengar Quran tu bahasa Arab. Dia pandai bahasa Arab lah, dia Badui. Bukan orang kampung, terbalik tuan. Kalau kita lain, orang Arab, orang kampung tu dia punya bahasa dia sangat cantik. Bahasa Arab dia memang fasahah. Fasahah ni maknanya solid, tak campur dengan ami, tak campur dengan dialek. Kita kampung nak dialeknya. Bila bandar ni standard Melayu. Orang Arab lain, nak tengok bahasa betul dia tuan, jangan pergi di pekan, pergi di kampung pedalaman. Ini bahasa yang solid. Sebab tu Imam Syafi'i dia mengembara untuk belajar bahasa Arab. Dia hidup di perkampungan dengan orang-orang kampung untuk nak belajar bahasa Arab yang solid, yang betul. Maksudnya tak bercampur dengan dialek, tak bercampur dengan ami. Jadi orang Arab baru-baru masuk Islam tu, Arab Badui, dia dengar bahasa Arab, dia pun bercakap Arab, jawab tu Iman. Tu Imam baca solat, baca Quran, dah dia faham Quran tuan, dia berdialog dengan tu Imam. Dia ingat tu Imam sembang saja. Betul kan, sembang. Tu Imam cakap bahasa Quran. Quran boleh, bahasa Arab tak boleh. Yang keduanya bahasa zikir boleh, dan ketiganya lah doa, tetapi doa di dalam bahasa Arab yang jangan guna khitab. Khitab ni mana? Jangan tuju kata kepada sesiapa, tak boleh. Kepada Allah tak apalah. Mana contoh? Yarhamuka, moga kamu tu dirahmat. Tak boleh. Kamu tak boleh. Kalau kami tak apa, Allah maghfir lana, kami. Ya Allah ampunkan dosa kami. Boleh. Rabbighfirli. Boleh. Rabbighfirli. Dan orang dalam solat, ampunkan dosa aku. Aku tak apa. Dia tak boleh kamu je. Rabbighfirli wali walidayya. Boleh. Antara sunat tuan, ni kita sebut malam ni. Antara sunat, takut terlupa. Last kali perkara sunat dalam Fatihah tu banyak. Antara yang kita sebutnya ialah apabila waladdallin, selepas waladdallin tuan-puan, sebelum amin, di celah-celah itu sunat kita menyebut Rabbighfirli. Sunat baru amin. Sebab tu jangan gelojoh. Ni gelojoh, tak ada iman kita daripada iman dulu. Iman dia nak sebutlah Rabbighfirli. Tu kadang-kadang lama. Waladdallin. Imam belum kita amin. Terkejut imam. Imam kata aku belum lagi. Nuh belakang tu. Kita gelojoh sangat. Imam ni dia sunat, bukan imam. Kita bacalah, kita bacaan kita. Imam bacaan imam. Ini dia ada khilaf. Yang pertama, orang yang membaca tu sunat.
Iman tu dia nak baca Rabbighfirli, kita nak standby nak Rabbighfirli baru dua sunat tu. Pertama sunat Rabbighfirli, yang kedua sunat amin. Dua itu bukan wajib tuan. Dua itu dapat pahala sunat. Cuma disebut dalam I'anatul Talibin, Hasyiah I'anatul Talibin jilid yang pertama, Bajuri juga sebut, boleh tak tambah Rabbighfirli, boleh tak tambah lagi. Dia memang kita ni jenis nak tambah. Ulama jawab, ada orang tanya boleh tak nak tambah lagi. Ni Rabbighfirli ni kita saja. Ya Allah, ampunkan dosaku. Boleh tak tambah? Tambah siapa? Tambah masukkan dua ibu bapa kita. Rabbighfirli wali walidayya. Jawab ulama, boleh setakat wali walidayya. Dia tak boleh panjang. Jangan tambah lagi wali jami'il muslimin wal muslimat. Tu tak sunat. Sebab tu kalau lama tak sunat tak sunat amin. Tak boleh lama. Waladhdallin, dia tak boleh berhenti lama sunat amin tu. Kadar berhenti boleh sekadar Rabbighfirli, ataupun ulama kata dibenarkan untuk tambah wali walidayya saja. Itu saja. Lain tidak ada khilaf. Memang ulama kata tak sunat. Ada ulama kata tak sunat juga tambah wali walidayya. Tapi kita ambil pendapat di khilaf, pendapat yang kata sunat, boleh tambah untuk sebagai penghargaan kepada kedua ibu bapa kita dan kedua ibu bapa kita. Baru supaya apa ulama kata? Supaya masukkan doa yang khusus untuk pengampunan diri kita dan dua ibu bapa kita. Amin terus. Amin. Patut sunat amin. Habis. Jadi kembali balik tuan-puan, perbincangan kita, tak sunat menyebut alhamdulillah ketika bersin dalam Fatihah. Sunat di luar sembahyang, sunat dalam sembahyang. Tapi dalam Fatihah tak sunat. Cuma jaga-jaga dalam sembahyang tak sunat yarhamukallah. Bahkan bukan saja tak sunat, bagi orang yang mendengar orang lain bersin, tak sunat dia baca yarhamukallah dalam sembahyang, bahkan boleh membatalkan. Kenapa? Kerana menggunakan kaf khitab, iaitu menuju cakap itu ataupun doa itu kepada orang, tak boleh. Baik, Nabi. Tengok pula tuan-puan pengecualian. Pengecualian ni ada 3 boleh di cross. 3 zikir boleh dimasukkan ketika membaca Fatihah. Ni contoh yang tak boleh masuk dah habis. Ada 3 dia nak cerita yang boleh dimasukkan dalam Fatihah. Maksudnya kita berhenti boleh baca. Kecuali ni pengecualian. Bacaan yang bersangkut, yang ada hubung kait. Mana bersangkut tu? Yang ada hubung kait dengan masalah sembahyang, dengan kepentingan sembahyang. Apa maksud kepentingan sembahyang? Itu perkara yang disunatkan oleh syarak. Syarak menetapkan ketika membaca Fatihah sunat. Sunat menyebut beberapa perkataan lain. Maka boleh. Bukan saja boleh, bahkan sunat kita sebut walaupun kita sedang membaca Fatihah. Ada 3 saja tuan. Yang pertama apa dia? Seperti sebut contoh pertama. Seperti seperti menyebut lafaz amin. Kerana bacaan imamnya, yakni menyebut amin oleh imam. Imam ni tuan-puan, kita ni contohlah. Contoh saja, tak payah buatlah. Contoh macam mana? Contoh pertama, kita ambil 2 contoh. Pertama sembahyang biasa, yang kedua sembahyang tarawih. Contoh pertama tuan-puan, sembahyang biasa. Imam baca Fatihah, kita follow juga. Iman waladhdallin. Kita bukan serentak dah, bukan kata iman baca bismillah, kita baca bismillah, tak. Iman iyyaka na'budun, kita mula. Kenapa? Kita takut iman ni baca surah pendek, takut tak sempat. Takut iman dia baca qul huwallahu ahad, kita mula gear 5, mula baca cepat. Jadi dia standby awal. Imam baru hampir dah nak waladhdallin, dia mula awal. Jadi dia bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, lalu iman waladhdallin.
amin iman, dia sunat amin juga walaupun sedang membaca Fatihah. Tak memutuskan mualah, tak perlu repeat balik. Kenapa? Bahkan sunat baca amin walaupun sedang dia membaca Fatihah. Tapi ada syarat dia tuan. Ni syarat dia. Apa syarat dia? Sekurang-kurang dia mendengar lafaz ayat yang terakhir surah Fatihah. Jangan terus dia dengar amin saja tak. Surah ayat terakhir waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walaupun ayat depan dia tak dengar. Contohlah dia duduk di sah yang ke-20, mic tak berapa nak dengar, tiba-tiba dia dengar amin saja. Itu tak sunat. Syarat syarat sunat menyebut amin, tuan-puan, dia mendengar, bukan mendengar amin iman. Kita kalau umumnya tuan-puan, kita sangkakan dengan amin iman, bukan. Syarat dia mesti mendengar Fatihah imam. Adakah keseluruhan Fatihah 7 ayat? Tidak. Yang terakhir saja. Ghairil maghdubi alaihim. Di sini ulama kata, ada pendapat mengatakan tak perlu penuhkan ayat terakhir ghairil maghdub, walaupun dia dengar waladdallin, sunat juga. Dia dengar waladdallin, sunat amin. Settle tuan-puan. Tak memutuskan Fatihah walaupun dia sedang baca Fatihah, tak memutuskan. Okey, ada satu lagi afdal tuan-puan. Tadi sunat sebut amin, yang afdal macam mana tuan-puan? Kalau kita akan datang kita belajar, dia tuan-puan yang afdalnya serentak dengan iman. Akan datang kita akan belajar dalam bab tuan-puan syarat sah mengikut iman. Dia nak follow iman, ada 13 syarat sah. Dan dalam etika mengikut iman tuan-puan, tidak dibenarkan serentak dengan iman. Maksud tak dibenar, makruh, meluputkan fadilat 27. Serentak dengan imam. Kalau serentak pada perbuatan, makruh, luput fadilat 27. Serentak bacaan, makruh, tak hilang fadilat 27. Melainkan yang disunatkan serentak dengan iman ada satu sahaja tuan-puan. Apa dia? Membaca amin. Serentak perbuatan, makruh. Serentak bacaan, makruh. Dan ada certain bacaan yang tidak sah serentak. Ada makruh, umumnya makruh. Imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Imam bismillahirrahmanirrahim, kita bismillahirrahmanirrahim. Iman waladdah, kita waladdah. Apa hukum? Makruh. Yang sunat, pastikan iman selesai waladhdallin. Kita dengar, sunat mendengar Fatihah iman. Ketika imam baca Fatihah, kita sunat dengar. Jangan kita pun duk baca. Sunat kita dengar, dapat pahala mendengar. Kita siap baca waladhdallin, sunat kita mendengar surah yang dibaca oleh imam. Jangan kita follow imam baca surah juga. Iman wadduha, kita wadduha wal laili idza saja, kita pun follow. Tak sunat kita ikut serentak. Kalau ikut juga makruh, tetapi dia tidak memberi kesan kepada fadilat sembahyang. Yang memberi kesannya ialah pergerakan. Ni jaga tuan-puan, pergerakan ni sangat banyak kita termiss. Iman tak rokok, kita ada iman rokok tak selesai, kita ada rokok. Iman sujud tak sampai lagi tempat sujud, kita dah mula turun. Itu serentak semuanya. Itu selalu dah kita sebut, tak nak ulang malam ni. Ada certain yang makruh, bukan makruh tuan-puan, tak sah. Ni kita cerita yang serentak, yang makruh dan tak sah. Makruh yang tadi. Yang tak sah bila serentak tuan-puan? Serentak pada takbiratul ihram. Bukan makruh, tidak sah. Kalau serentak dalam sembahyang itu makruh, bacaan dalam sembahyang. Ini bacaan mula sembahyang tu. Iman dia iman Allah, dia Allah. Ataupun makna serentak juga, imam belum bar dia mula, tak boleh. Nama serentak juga. Dia serentak ada dua makna. Iman belum bar, dia dah bar. Iman belum bar, dia dah mula. Contoh imam panjang, Allahu Akbar, dia pun tak ada imam bar lagi. Iman kena bar dulu baru dia boleh sabar. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Mana dalil dia? Fa iza kabbara fakabbiru. Nabi kata fa iza kabbara, apabila selesai takbir iman.
Bila selesai, bar. Fakabbiru, hendaklah kamu mula takbir. Itu terjemah yang tepat. Kalau terjemah umum tak faham tu. Fa iza kabbara, apabila bertakbir iman, fakabbiru, takbirlah sekalian kamu. Umum terjemah tu. Itu yang kita hantam tu, ikut dam tu. Terjemah yang tepat, apabila selesai iman bertakbir, fakabbiru, hendaklah kamu mula bertakbir. Tu. Serentak, sama-sama kita faham. Imam A, kita A. Imam Bar, kita Bar. Itu serentak juga. Tetapi yang nama serentak juga kata Nabi, yang Nabi kata faiza kabbara fakabbiru, itu belum takbir, belum selesai takbir, kita dah mula A. Ada juga tuan-tuan. Ini bukan makruh, ini tidak sah. Yang makruhnya selain daripada tu. Makruhnya, antara makruh juga tuan-tuan, salam serentak. Assalamualaikum warahmatullahi. Di iman A, dia A. Imam belungkum, imam belungkum, dia dah mula A. Assalamualaikum. Imam pun dia main gear slow, gear 1, gear 2 tu kan. Yang si follower ni, dia kata aku tak boleh main lemak-lemak ni, aku hantam dulu. Assalamualaikum. Imam belum kum lagi, memanglah imam dah mula A dah. Assalamualaikum. Boleh nak slow-slow macam tak ada masalah apa. Takut pengikut belakang takut bahaya. Jenis gelojoh tu. Gelojoh dia tak ada sabar. Dia ada tempat dia sabar pun ada. Tapi tempat lain lah. Tempat ni dia tak sabar. Yang tu tuan-puan makruh. Dia tidak membatalkan sembahyang. Baik, settle. Satu tempat saja yang sunat. Apa dia? Iaitu yang afdalnya serentak. Iman A kita. Jangan iman dulu A kita baru A. Tak dapat pahala afdal, hanya dapat pahala sunat. Jangan imam belum A kita dah A. Itu bukan afdal saja, sunat pun dah. Tu. Okey, wallahu a'lam. Last kali tu, Pak. Hendaklah dibaca. Kita dah insya' dah. Hendaklah dibaca dengan berturut. Ini kesimpulan dia. Hendaklah dibaca dengan berturut-turut, jangan diselan dengan diam yang lama, melainkan kerana bernafas, melainkan waqaf. Baik, settle. Ada dua lagi tu, Pak. Saya ekspreskan dua. Dia pengecualian tadi ada 3, dah disebut 1, ada 2 lagi. Saya ekspreskan. Apa 2 lagi yang dibenarkan untuk cross? Yang disunatkan untuk sedang dalam sembahyang pun, sedang dalam Fatihah pun boleh kita baca juga. Yang keduanya tuan-puan, pertama amin. Yang keduanya ialah apabila kita mendengar iman membaca surah yang disunatkan kita jawab. Ini kena tahulah, kalau tak tahu diam je lah. Kalaulah kita tahu tuan-puan, ada surah-surah yang disunat kita jawab, walaupun kita sedang membaca Fatihah, sunat kita jawab, tak memutuskan mualaf. Antaranya tuan-puan, popularnya ialah surah Wat-Tin tu, di belakang sekali. Di belakang sekali tuan-puan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Adakah Allah ini Tuhan yang seadil-adilnya menjatuhkan hukuman? Kita pun cakap bala wa ana ala minasyahidin. Bahkan itu cara jawab dia, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bahkan memang Tuhanlah seadil-adil orang yang menjatuhkan hukuman. Sunat kita jawab kalau kita tahu cara dia. Kalau tak tahu diam je lah. Alaihissallahu biahkamil hakimin, duduk diam kita. Imam Allahu Akbar, kita pun rukuk lah. Dan yang ketiganya tuan-puan, last sekali, yang ketiga apa dia? Yang ketiga iaitu dia boleh dikeraskan dengan sujud. Bangkit daripada sujud, tak perlu kita mula balik. Sujud apa dia? Sujud sajadah. Sujud sajadah. Contohnya kita pergi tu subuh hari Jumaat, pagi Jumaat, lewat pergi tu Iman duk baca surah sajadah. Iman baca surah sajadah, Iman rokok, kebetulan tuan kita baru baca separuh baru. Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Dia pun baca. Wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Kita pun jangan duk perhabis lah. Jangan duk kejar-kejar perhabis ni. Jangan duk ambak ke belakang.
kita terus sujud dengan imam, bangkit daripada sujud, imam baca tatajafa junubuhum, kita teruskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, tidak memutuskan Fatihah, tak perlu repeat balik. Itu 3 perkara saja, 3 zikir saja yang boleh dimasukkan ketika kita sedang membaca surah Fatihah. Ni habis tu. Jika seorang lemah, ini penutup, kalaulah tak boleh baca, tuan-puan, nak buat macam mana? Tak boleh baca Fatihah, orang baru masuk Islam. Dan kalau dia boleh baca satu ayat, wajib baca satu ayat. Ni semua ayat dia tak boleh baca, 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim pun tak boleh baca. Tu nak buat macam mana? Jika seorang lemah daripada membaca Fatihah, hendaklah ia digantinya dengan ayat-ayat yang lain. Kena ganti ayat lain, tak boleh duduk senyap saja. Kena ganti ayat lain, ataupun zikir-zikir yang lain, ataupun doa-doa yang lain. Dia kena ganti ayat lain. Ayat lain tu dia kena 7 ayat juga, tuan-puan. Dia tak boleh ayat lain 1 ayat je. Dia kena 7 ayat juga yang menyamai ayat Fatihah. Jangan ayat pendek 7 tu, 7 ayat yang panjang juga sama dengan Fatihah. Carilah ayat mana yang dia ingat yang sama dengan Fatihah. Kalaulah dia tak sempat nak belajar, ataupun dia belajar masih tak boleh lagi baca Fatihah, ini bukan kita lah. Ini orang-orang yang baru masuk Islam. Dia kena baca dengan 7 ayat. Tak boleh 7 ayat, tuan-puan, tak reti ayat lain lagi, tak reti Fatihah pun tak sempat belajar. Dia kena ganti dengan zikir. Atau zikir, baca 7 zikir yang bilangannya, zikir tu jangan zikir pendek, yang bilangan zikirnya, bilangan hurufnya lebih daripada huruf Fatihah. Fatihah ada 144 huruf, tuan-puan, baca zikir mesti lebih daripada huruf Fatihah. Ada kalau dalam kitab I'anatul Talibin dia sebut zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ma sya'allahu kana ma sya'allahu kana walam yasha. Diulan supaya cukup 7 ayat, ataupun supaya cukup bilangan huruf lebih daripada Fatihah. Ini zikir. Kalau boleh, kebiasaannya Fatihah pun tak sempat belajar, tak boleh lagi, zikir lagi lah. Kalau dia boleh, atau tu tak boleh ayat 7 ayat, kena zikir 7 jenis zikir. Habis tu dia ulamlah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ma sya'allahu kana wa ma lam yasha. Tu wa ma lam yasha lam yakun. Jadi ulan sahaja zikir tu sehingga 7 menyamai Fatihah. Ataupun doa-doa yang lain, syaratnya jangan kurang hurufnya daripada huruf zikir itu daripada huruf Fatihah. Jika tak boleh juga, wajiblah ia berdiri sahaja pada tiap-tiap rakaat sekadar masa membaca Fatihah. Kalau tak boleh juga, tuan-puan, doa ayat 7 pun tak boleh, zikir 7 pun tak boleh, doa pun tak tahu doa dalam bahasa Arab, maka kena diam sekadar sempat untuk dia membaca Fatihah. Diam kadar mana? Kadar diam itu setiap rakaat 4 rakaat ni, rakaat pertama diam, rakaat kedua diam, rakaat ketiga diam, rakaat keempat diam. Diam kadar sempat untuk dia baca Fatihah. Nak baca tak boleh. Contohlah tuan, diam 1 minit. Dia baca ni Fatihah ni berapa minit? 1 minit contoh. Ataupun 2 minit lah, kita ambil 2 minit. 2 minit membaca Fatihah. Maka diam dia ini sempat 2 minit baru dia rukuk. I'tidal macam biasalah. Bagi orang yang baru masuk Islam. Dan kelima daripada 13 rukun sembahyang, rukuk. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Ni mudah saja rukuk. I'tidal ni 2 ni mudah tuan-tuan. Yang mudah tu kita express lah. Yang detail balik sujud. Sujud dia detail sebab
Satunya tuan-puan perkara wajib, yang kedua kita package dengan sunat. Sujud ni dia ada lebih kurang 5 ke 6 perkara sunat ketika kita sujud. Tu kita nak tahu mana sunat dan mana wajib ketika kita sujud, sebab kita package bacaan Fatihah ni dah settle tuan-puan. Yang wajib ni kita bincang 2 saja. Ingat satu lagi, yang ketiga tu dia banyak, cuma dalam kitab kita sebut 2. Tapi satu yang basic juga tuan-puan, iaitu didengar di telinga. Itu mana-mana kita akan sebut. Yang kita sebut 2. Perbetulkan makhraj. Yang keduanya ialah jangan mualah, wajib mualah, wajib berturut-turut. Yang ketiga, kita kena tambah satu lagi, iaitu pastikan bacaan kita itu didengar di telinga sendiri. Itu insya-Allah yang rukuk akan datang. Dalam rukuk pun dia ada perkara sunat juga, tapi tak banyak. InsyaAllah kita akan sebut rukuk dan i'tidal. Dia tak banyak perkara sunat, cuma kita akan sebut jugalah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min 'ibadikal mutatahhirin waj'alna min 'ibadikal salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.